الحمد لله القائل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kasihi al-fadhil, Tuan Imam, tuan-tuan guru, para ustaz, peserta masjid, seluruh jamaah muslimin muslimat pencinta ilmu, mudah-mudahan dikasihi oleh Allah, diberkati hidup kita insya-Allah sehingga akhir hayat kita, dipanjangkan umur sehingga sampai ke saat ini kita dapat memulakan sembahyang yang hanya dilaksanakan dan dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu sembahyang sunat tarawih. Malam ni malam yang pertama. Besok kita puasa insya-Allah. Dan kita akan melaksanakan dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sebut tuan-tuan, setiap manusia ini perlu ditamrinkan. Macam kenderaan yang kita hantar pergi workshop atau bohol. Maknanya kita sedang ditamrinkan. Dalam bulan Ramadan ini diberikan tamrin, latihan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ramadan ini adalah merupakan bulan tamrin untuk kita sentiasa membersihkan segala amalan kita, memperkuatkan akidah kita dan juga perjuangan kita insya-Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan jiwa kita dan mungkin kita mengorbankan harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat tuan-tuan pada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menyatakan dalam surah Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang-orang mukmin akan diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Allah menggunakan kalimah innallaha ashtara. Maknanya Allah membeli. Nak membeli itu mesti ada benda yang dijual. Maknanya amalan yang kita lakukan ini akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak beramal tuan-tuan, bagaimana Allah nak membeli? Kita buka kedai tuan-tuan, kita offer diskaun 30%. Beli satu dapat satu. Masuk kedai tak dapat. Maka sebab itu bila kita beramal, maka kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan supaya apa yang kita amalkan ini menjadi bekal kepada kita di akhirat. Sebab itu orang yang beriman tuan-tuan yang yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala
akan melihat amalan kita, bukan banyaknya harta kita, kekayaan yang kita miliki, kedudukan kita, pangkat, derajat. Allah tak pandang. Allah hanya lihat kepada amalan yang kita lakukan. Baik itu bila sambung Ramadan, maknanya tuan-tuan disebut bagaimana Allah melipat ganda pahala. Amma saqulat mawazinuh, siapa yang berat akan timbangan amal kebaikan, maka dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man haffaz mawazinuh fa ummuhu hawiyah, bagi mereka yang ringan segala timbangan amal kebaikan, maka bagi dia neraka hawiyah. Artinya menjulang-julang apinya itu. Sebab itulah bila Allah sebut inna Allah ashtara, Allah Subhanahu wa taala membeli pada tiap-tiap orang yang pergi. Pada surah Qaf Allah sebut perniagaan, mana dalam bentuk berjual beli dengan Allah. Maknanya Allah membeli dengan syurga. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, makna satu jual beli yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang amat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu bersusah payah di atas agama Allah. Ini kata tambahan tuan-tuan. Allah beri satu bulan untuk Allah latih kita melawan nafsu, sanggup berkorban. Tuan-tuan, kalaulah tiap-tiap waktu kita boleh hadir di masjid, penuh masjid, bukan bulan Ramadan saja tuan-tuan, cahaya Islam ini bersinar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Islam akan menang. Islam akan diberi kekuatan. Sebab itu bila Nabi SAW berdoa dan Nabi tadah tangan berdoa dan Nabi minta, ya Allah, jangan engkau lemahkan umatku di tangan umatku sendiri, maka Allah tolak doa Nabi. Allah tolak doa Nabi. Kerana itulah mehnah kepada umat Islam. Allah nak uji akan hamba-hamba, sedangkan yang lain pula terima. Tuan-tuan, bila Nabi doa, ya Allah, janganlah engkau panjangkan umur umatku, ya Allah, sebagaimana umur umat yang terdahulu. Allah makbulkan doa Nabi. Ya Allah, janganlah engkau berikan kekayaan kepada umatku sebagaimana kekayaan yang telah engkau berikan kepada mereka yang terdahulu. Allah makbulkan doa Nabi. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan Islam ini di tangan musuh-musuh, mereka yang menentang orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Nabi. Tapi bila sampai, ya Allah, jangan engkau lemahkan umatku di tangan umatku sendiri, maknanya di tangan umat Islam. Maknanya tuan-tuan, yang menjadi penentang kepada Islam ialah mereka yang mengaku sebagai seorang Islam, tapi mereka yang fasik, mereka yang munafik, maka mereka lah yang amat keras menentang Islam, sehingga menjadi ujian yang besar kepada kita umat Islam, terpaksa berhadapan dengan mereka yang seagama, yang sebangsa, yang sembahyang sama seperti kita, yang pergi haji sama seperti kita, tetapi tidak yakin dengan Islam, akidahnya tidak kuat, meletakkan kebendaan di hadapan, menjadi pemburu kepada harta, seolah-olah harta benda itu boleh menyatukan hati manusia seluruhnya, boleh menyatukan hati manusia dengan kebendaan, dengan harta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kiranya dikumpulkan seluruh harta benda ini untuk menyatukan hati manusia. Bukit Maxwell Allah tukar jadi emas, Bukit Doraemon Allah tukar jadi emas,
Mana-mana bukit-bukit yang ada menjadi manusia ni tuan-tuan tak akan boleh bersatu hati. Pakai berkelahi dia. Pakai berkelahi. Tapi Allah gunakan hati kita dengan agama. Bila masjid makmur, bila amanahnya pengurus masjid, orang yang menguruskan masjid, orang yang amanah, maknanya dengan dihidupkan kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya, menyatukan manusia dengan agama, maka kita lihat insya-Allah tuan-tuan umat Islam akan menjadi umat yang kuat. Sebab itu ada di antara mereka yang sama berjuang berperang pada jalan Allah. Dulaibin baru saja berkahwin. Bila dengar bunyi gendang perang di Palu, maka dia menyatakan kepada isterinya yang baru dikahwin, wahai isteri, aku akan menyambut perintah untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya 1 hari berkahwin, aku tinggalkan kamu. Sekiranya aku kembali di medan perang, maka bahagialah kamu. Sekiranya aku gugur, merdekalah kamu. Dan Rasulullah SAW melihat bagaimana Julaibib berperang dalam keadaan dia sangat memakai baju besi. Dia melihat kelipat Julaibib sedang menghunuskan senjata berperang, gemerincing, pedang dihayun, membunuh musuh-musuh Islam. Sehingga apabila selesai berperang, maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat baginda, pergi cari tengok siapa yang pukul, siapa yang cedera parah. Maka sahabat sebut, ya Rasulullah, si anu telah syahid, telah gugur, cedera parah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak sebut nama Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Nabi kata, aina Julaibib, di manakah Julaibib? Ketika perang aku melihat dia sedang berperang dalam keadaan dia tidak memakai baju besi. Cari-cari tuan-tuan, tengok-tengok tu balik bukit. Balik bukit dah berumuran darah. Allah takdirkan dia lahir sebagai seorang yang tidak dikenali, duduk dekat masjid saja, hidup seolah-olah merempak, keadaan tubuh badannya tidaklah segar, hitam tuan-tuan, hidung kembang, rambut keriting, tu dia. Yang isteri dia cantik bukan main, daripada keturunan Ansar, tapi sambung kerana mereka meletakkan Islam, perjuangan Islam. Sebab itu Allah sebut, inilah janji Allah. Inilah janji Allah yang termeteri dan termeterai dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Al-Quran yang menjadi pegangan kita. Maka kata Allah, bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Ramadan tuan-tuan bukan bulan kita berpesta dengan banyaknya makanan. Malam kita masak lagi tuan-tuan, besok nanti petang, itu dia tawak hidup keliling, tak beli apa lagi untuk kenyang makan apa. Tomat dibungkus sedap, apung balik sedap, kokiau kotang sedap, semua rasa sedap. Selipar jepun kalau potong helai sedap. Ni tangan tak cukup plastik, tawak duduk keliling tuan-tuan, jenuh. Nak ambil pergi motor pun tak pernah boleh dah, pasal penuh plastik dekat tangan. Pesta makan macam-macam buat. Ingat, kita kena ubah sikap kita. Bukan pesta untuk kita makan minum, tapi pesta untuk kita beribadah. Tadi kata puasa masjid umumkan program, tak dengan kita bertahlilnya, bertasyahudnya, buka puasa bersama. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dia jadi terbalik kuat. Orang Rasulullah buat majlis untuk orang yang lapar buka puasa. Kadang-kadang kita buka puasa kita tak buat, kita lebih suka buat lepas kita sembahyang tarawih. Dapat pahala tuan-tuan, bukan tak dapat pahala. Hak yang tu lagi besar pahala, sebab kita menjamu orang lapar. Dapat tarawih orang kenyang. Kalau dekat taman-taman tuan-tuan, dia tengok lorong ni doktor, ini orang kaya, simak-simak. Ini mori. Yang ni orang susah, bawa kacang. Yang ni harus
nasi biryani, nasi minyak. Lama ya. Tengok-tengok bubuk kacang, bihun. Itu yang jadi selawat kita itu. Balik ke mabuk, lepas makan kita cabut. Pasal dunia nak makan, pesta untuk makan minum. Sedangkan kita ibadah. Tadarus Quran malam tarawih balik. InsyaAllah kalau kita dapat qiyam untuk kita bangun malam, untuk kita makan sahur, kita buat qiyam, sembahyang, tahajud dan sebagainya. Bila kita sebut tamrin itu tuan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian sebagai sunnah supaya Allah mengetahui mana yang jujur dan mana yang dusta. Supaya diketahui mana yang benar beriman dan mana yang munafik. Kalau sekiranya semua perkara itu mudah dan penuh dengan kesenangan, nescaya semua orang akan mengaku bahawa dia adalah seorang jujur, benar dan beriman. Akan tetapi demi Allah, Allah akan mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur dan orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu, dan Allah tidak akan menghinakan mereka yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Hira dikala wahyu Allah turun kepada baginda. Tak kala baginda melihat malaikat Jibril, beliau merasa takut, lalu tubuhnya menggigil dan pulang ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha sambil berkata, aku takut atas diriku. Khadijah radhiyallahu anha berkata, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, menghormati tetamu, dan membantu orang yang membela kebenaran. Ini kata Khadijah, seorang istri tuan-tuan yang amat dikasihi oleh Rasulullah, yang memberi semangat kepada Rasulullah dalam keadaan Nabi ketika diangkat dari Rasul. Dalam keadaan gemetarnya Nabi, tapi dia menenangkan Nabi, dia memberi semangat kepada Nabi. Kita juga tuan-tuan, kalau kita ada seorang istri yang sentiasa menyokong, memberi semangat kepada kita, maka insya Allah kita akan memberi kekuatan. Bagaimana Khadijah amat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Nak makan tuan-tuan, Aisyah bawa satu pinggan lagi. Aisyah kata cukup dah. Nabi kata tak, satu pinggan lagi. Letak dekat sisi Nabi. Aisyah tengok. Dia kata pinggan siapa? Kata Nabi Khadijah. Dia ubah muka Aisyah. Kata Aisyah, bukankah Rasulullah, bukankah Khadijah telah wafat, telah meninggal dunia? Nabi kata, aku teringat bagaimana pengorbanan Khadijah ketika mana aku dalam usaha. Maka dia memberi ketenangan dan kekuatan kepada dunia. Bagaimana malaikat datang jumpa Nabi Allah Ibrahim. Bila malaikat datang jumpa Nabi Allah Ibrahim, malaikat pun tanya, wahai Ibrahim Khalilullah, sesungguhnya kami adalah malaikat yang nak memberitahu kepada kamu akan berita yang mengembirakan dan berita yang menduka cita. Maka kata Nabi Ibrahim, apakah berita yang mengembirakan itu? Kata malaikat, sesungguhnya kamu akan dikurniakan anak. Bila sebut anak, saya mesti salah pula. Maka kata saya, kalau kamu gelap masih salah, saya kata sebab aku dah tua. Umur 99 tahun, nak melahirkan anak, nak mengandung lagi kah? Nabi Allah Ibrahim 130 tahun. Bukan tafsir Nurul Ihsan. Sebut cerita tentang Nabi Allah Ibrahim 130 tahun. Kita sakit perut, makan apa-apa, dan tidak makan. So, suami kita bawa pergi, cek tengok. Cek. So, ni kita tidak makan, kita mengandung. Umur 68 tahun, tak keluar rumah kita. Nabi Allah Ibrahim ketika itu diberi anak, dan berita yang menakutkan, berita yang membuka citakan bila mana mereka menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim bahawa kami akan pergi pula ke sebuah negeri. Di situ ada seorang Nabi di mana kami akan hancurkan umatnya. Pokoknya mereka pergi. Pada waktu yang sama mereka pergi ke negeri Sodom. Di situ ada Nabi Lut alaihi salam. Siapa yang mengkhianati Nabi Lut? Ketika malaikat itu datang ke rumah, maka yang membocorkan rahsia yang mengkhianati Nabi Allah Lut ialah isteri dia.
dia beritahu dekat penduduk satu di rumah dia ada tetamu laki-laki. Sebab itu tuan-tuan, kita punya ujian pada kita, kadang-kadang dekat dengan kita. Mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat baik kita. Semua itu menjadi ujian kepada kita. Itu sebab ujian adalah merupakan sunnatullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu menjadikan, kata Allah, akan ahli keluarga kamu, harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian itu termasuklah dia di kalangan orang yang rugi, yang sangat rugi di akhirat. Qul in kana aba'ukum abna'ukum akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Bila Allah sebut, jangan kamu jadikan bapa kamu, anak-anak kamu, istri kamu, azwajukum, istri kamu, harta benda kamu, rumah tempat tinggal kamu, perniagaan kamu yang kamu hitung untung dan rugi, lebih kamu kasih kepada Allah dan Rasul daripada kamu berusaha payah untuk agama Allah. Fatarabbashu, maka tunggulah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, apakah kau mengira bahawa Allah akan hina orang yang sentiasa melaksanakan sembahyang 5 waktu? Orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, orang yang sering bertasbih, orang yang sering melaksanakan ibadah puasa, orang yang sentiasa melakukan qiyamul lail, orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak, Allah akan angkat martabat kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, hasil daripada kebaikan akan terhindar daripada jurang-jurang kejahatan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan meliharanya dari perbuatan orang jahat yang merugikan. Begitu tuan-tuan. Bila walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari redha Allah, maka kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta la ma'al muhsinin, dengan orang yang melakukan kebaikan. Baik itu tuan-tuan, saya sebut pertama, kita hari ini kita dah jadi orang Islam Muslim. Angkat kedudukan kita menjadi seorang yang mukmin, beriman. Orang beriman dia ada anak kunci syurga. Baik itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak sebut dalam Al-Quran ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Tapi Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian kita jadi muttaqi. Muttaqi adalah orang yang ada rasa takwa. Takwa. Baik itu dengan takwa ini tidak akan buat satu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun matlamat kita baik, tapi kita jaga batas-batas syariat. Itu bila Nabi SAW pertama sekali dibelah dadanya oleh malaikat, dimasukkan 3 benda. Malaikat bedah dada Nabi masuk 3. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga hikmah, kebijaksanaan. Pasal apa usaha ada terus tuan-tuan, dia boleh tarik ramai anak muda sebab kebijaksanaan dia. Kadang-kadang kita tak fikir benda tu. Bila anak muda tanya dia, ustaz, saya nak bawa tunang saya dengan ceramah, memang muzikal, daripada saya bawa pergi kelab malam, pergi tempat karaoke, tempat maksiat, biasanya saya bawa punya kuliah agama, memang muzikal. Kalau tanya saya, memang saya kata tak boleh, haram. Walaupun tunang belum sah lagi kata, tapi ustaz Azhar kata boleh. Kata boleh juga ustaznya. Dia kata boleh. Naik motosikal bawa tunang boleh, pasal dia nak ceramah. Tapi dia kata dekat tengah-tengah letak bakal Pak Umar. Boleh ada. Kalau Pak kereta pun boleh 1 kereta, 2 kereta bagi parkir dekat. Dia tarik itu bijaksana. Jadi tuan-tuan, muttaqin, batu baru muhsini, sejak kita melakukan kebaikan. InsyaAllah tuan-tuan, kita berpuasa ni banyak bertemu orang yang nak melakukan kebaikan,
Kita tengok nak menderma, nak buat ingat arwah-arwah yang telah meninggal, baca takbir tiap-tiap kali nak buka puasa ada tahlil arwah. Tuan-tuan, saya buka satu kitab, saya jumpa satu hadis, satu riwayat menyebut satu cerita bagaimana seorang aulia, seorang alim yang bila dia balik rumah dia akan singgah dekat kubur. Bila balik rumah singgah dekat kubur dan dia memberi salam, assalamualaikum ya akhu dia, ya ahli kubur, dan memberi bacakan doa dekah Al-Fatihah. Sehingga malam sudah mimpi bagaimana ahli kubur tadi sedang sibuk mengutip benda-benda yang sangat seolah macam benda yang sangat berharga, sibuk mengutip. Dan dia melihat ada seorang yang dia tak kutip, tak tengok saja. Maka dia menghampiri lelaki tua tadi, dia tanya, pasal apa tak kutip? Dia kata, aku tak payah kutip sebab aku dah kaya dah. Dia kata, aku dah senang. Macam mana kamu boleh senang? Aku senang sebab tiap hari aku dapat hadiah daripada anak. Lalu Aulia bertanya, anak kamu di mana? Berniaga di pasar. Kamu akan jumpa dia di pasar. Dia menjual culaibiyah, satu serabi Arab makanan daripada madu dengan apa tu? Dengan kurma. Dia jual dalam bentuk makanan. Jadi tuan-tuan, dia merugilah esok. Sebab dia mimpi orang tadi, dia pun nak tengok lelaki tu. Pergi dia sibuk buat layan pelanggan. Tapi mulut dia tak berhenti. So, ada benda lah kamu mulut dia. Dia pun tanya, kamu bergerak mulut apa siapa? Apa yang kamu sebut? Aku sedang berzikrullah, aku sedang baca Quran dan aku berniat mudah-mudahan pahala ni bukan sahaja dapat kepada aku, dan aku berniat dalam hatiku mudah-mudahan pahala daripada aku zikrullah dan baca Quran sampai kepada arwah bapakku yang dah sebulan lebih meninggal. Pokoknya sungguh pun orang dah meninggal ni, dia mengharapkan yang hidup, yang mati dah terputuslah segala amalan. Kita yang hidup, kita berdoa lah. Sampailah satu ketiga, 2-3 minggu, dia mimpi lagi. Dia tengok semua orang sedang mengutip makanan itu. Termasuklah orang tua tu. Dia pula mengutip. Maka besok dia pergi lagi dekat pasar. Dia tak ada. Budak pun tak ada. Anak muda pun tak berniaga. Dia tanya dekat jiran, tak berniaga di sebelah pun. Dia kata, mana anak muda yang berniaga? Dia kata, tuan, dia dah meninggal. Anak itu dah meninggal, meninggal itu dah meninggal. Jadi itulah tuan-tuan, kelebihan kita sentiasa berdoa untuk mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Allahumma anzil rahmatan wa maghfirah wa syafa'ah ila ahli kubur. Ya, itu doa yang kita baca dah. Ya Allah, kau berikan rahmat ya Allah, kau berikan keampunan kepada mereka ya Allah, dan syafaat kepada ahli kubur. Kalau bapak kita, mak kita, Allah kita, muslimin dan juga muslimat, insyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat ini, tazkirah setengah jam. Saya pun nak tolak lupa-lupa malam ini juga tuan-tuan. Lepas tarawih ini, doa mudah berjalan selamat, insyaAllah. Mungkin saya sampai dekat sahur di Lombok Setia, ada program lagi besok, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Tazkirah tak lupa dah, tuan-tuan. Lepas